Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga murid-murid berada dalam keadaan sihat dan semoga berada dalam keadaan baik untuk belajar dan memahami pembelajaran secara dalam talian. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran Jawi tahun 2 dalam buku teks Jaiz, muka surat 16, pelajaran kedua. Okey, semua boleh buka buku teks muka surat 16, pelajaran kedua. Okey, tajuk pelajaran kedua kita pada hari ini ialah suku kata tertutup pola vokal I dan E taling. Suku kata tertutup pola vokal I dan E taling. Okey, murid-murid sekiranya ingat pada minggu lepas kita telah belajar ataupun pada awal tahun lagi kita telah belajar tentang suku kata tertutup pola vokal U dan O. Pola vokal U dan O melibatkan huruf waw. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang suku kata tertutup pola vokal I dan E taling. Okey, macam mana suku kata tertutup I dan E taling ni? Tengok unit 1, konsonan ba, ta, jim, ca dan dal. Okey, kita akan belajar daripada huruf yang disebutkan sahaja dahulu. Okey, ba, ta, jim, ca dan dal. Okey, perhati dan faham. Okey, sebelum tu tengok sikit sini. Kita akan selepas daripada kita belajar ni kita akan dapat menyebut, membaca dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi vokal I dan E taling. Okey, kita akan dapat membaca, menyebut, menulis. Semoga dapat faham Jawi dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya perhati dan faham. Kita tengok macam mana I dan E taling ni berada dalam keadaan suku kata tertutup. Okey, tengok dia bagi contoh. Bayanga dibaca dengan dua. Okey, dua contoh bacaan yang dia bagi. Apabila jumpa perkataan bayanga, suku kata tertutup disebabkan huruf konsonan berada dalam perkataan yang terakhir. Okey, ini huruf nga, huruf konsonan berada dalam perkataan yang terakhir. Dibaca dengan dua jenis. Yang pertama dibaca dengan bing, B-I-N-G, bing. Yang kedua dibaca dengan beng, B-E-N-G, beng. Okey, ada dua jenis bacaan yang kita perlu ingat apabila jumpa perkataan yang macam ni. Bayanga, ada huruf ya, ada huruf konsonan selain daripada huruf alif waw ya di akhir. Huruf konsonan nama dia. Jadi dia adalah suku kata tertutup pola vokal I dan E taling. Mana dia ada dua jenis bacaan, bing dengan beng. Okey, begitu juga dengan contoh seterusnya yang diberikan. Tayaha, teh. Ada dibaca dengan teh, ada dibaca dengan tih. Teh, tih. Teh, tih. Okey. Seterusnya ja, ya, mim. Ada dibaca dengan jim, ada dibaca dengan jam. Ja, ya, mim. Ada dibaca dengan jim, ada juga dibaca dengan jam. Dua jenis bacaan. Okey, seterusnya cayanga, cing. Cing ada dibaca dengan cing, ada dibaca dengan cing. Seperti kita sebut cing, kita sebut kucing. Kucing dibaca dengan cing. Okey, ceng ada perkataan yang dibaca dengan ceng. Okey, seterusnya contoh yang terakhir. Dayanun, din. Din ada disebut dengan din, ada disebut dengan den. Ada disebut dengan din, ada juga disebut dengan deng. Okey, sekiranya tak faham, boleh tanyakan soalan kepada ustaz dalam Google Classroom ataupun WhatsApp. Okey, tengok muka surat seterusnya. Okey, seterusnya baca dan faham. Dia ada bagi contoh untuk kita lebih faham apa itu
pola vokal I dan E taling. Okey, tengok perkataan ni. B-I-N-G, bing, satu suku kata. K-I-S, kiss, bingkis. Okey, B ditukar jadi ba, I ditukar jadi ya, NG ditukar jadi nga. Jadilah perkataan ni suku kata tertutup pola vokal I. Pola vokal I disebabkan dibaca dengan bing. Bingkis, kita tak baca dengan bengkis. Kita baca dengan bingkis. Okey, seterusnya. B-E-N-G, beng, K-E-L, kel, bengkel, bengkel kereta. Okey, B ditukar jadi ba, E ditukar jadi ya, NG ditukar jadi nga. Okey, maka disebutlah perkataan ni dengan sebutan berbunyi beng. Dia tak bunyi bing. Kalau bunyi bing, dia jadi bingkel. Tak jadilah. Maknanya, sekiranya kita nak baiki kereta, kita pergi ke bengkel, bukan bingkel. Okey, ni adalah ejaan yang sesuai dalam suku kata ataupun perkataan. Perkataan suku kata I dan E taling. Perkataan ataupun huruf E lagi sesuai dalam perkataan tersebut. Okey, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ini contoh tinggi. Tinggi dieja dengan ting, ting, tinggi, ting. Tayanga, ting, ai. Tapi tengok perkataan kat bawah ni, tempe, bukan timpe, tapi tempe. Tayamin. Ejaan sama, taya juga, ni pun taya juga, tapi ni i, ni adalah I, mengikut kepada perkataan. Okey, seterusnya jintan. Ni jengket. Okey, tak baca dengan jingkit, kita baca dengan jengket. Okey, ni cipta. Cipta dibaca dengan cipta, tapi ni cendol dibaca dengan cen, tak baca dengan cindul, cendol. Okey, seterusnya dinding. Dinding dibaca dengan ding, ding dibaca dengan din. Dendeng. Dendeng dibaca dengan deng, dendeng. Okey, ni ada dibaca dengan i, ni dibaca dengan I. Okey, tapi ejaan dia sama sahaja. I dan i ditukarkan kepada satu huruf, iaitu huruf ya. Okey, faham? Okey, seterusnya tengok. Okey, ni aktiviti kita jawikan secara lisan. Okey, contoh perkataan ti, te, te. Ba, bing, beng. Okey, kita eja. Ta, ti tukar jadi ta. I kita tak tukar sebab i pepet. Te, ta sahaja. B kita tukar jadi ba. I tukar jadi ya. NG tukar jadi nga. Jadilah tebing, 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 tebing. Okey. Begitu juga perkataan-perkataan lain yang murid-murid boleh adjust sendiri. InsyaAllah kita akan buat latihan sedikit untuk lebih memahami tajuk ini. Okey, untuk yang terakhir, marilah kita buat sedikit aktiviti menyanyi kat sini. Mari menyanyi. Okey. Rajin adik rajin, rajinlah belajar. Bila besar nanti boleh tunjuk ajar. Ayah serta ibu gembira selalu melihat adikku rajin baca buku. Okey, murid-murid boleh menyanyi sendiri dengan nada-nada sendiri. Ini untuk menghiburkan kita. Okey, tengok perkataan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, rajin ni berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jayanun. Ya ni ditukarkan kepada I sebab rajin, bukan rajin, rajin. Okey, ni sama juga. Ni pun sama, rajin. Okey, adikku. Adikku ditukarkan kepada I, bukan adik. Tapi adik, bukan adik, adik.
ditukarkan kepada I. Rajin juga ditukarkan kepada I. Okey, saya rasa sekadar tu daripada Ustaz pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami tajuk ni dengan lebih baik. Sentiasalah buat latihan yang diberikan supaya kemahiran pembelajaran jawi akan lebih baik. Wallahu ta'ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.